Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Kita berjumpa lagi bagi sesi pengajaran dan pembelajaran untuk matematik pada hari ini. Apa kabar murid-murid tahun 6? Cikgu harapkan semua murid tahun 6 semakin bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Ingat murid-murid, tanggung jawab kamu adalah untuk belajar. Jadi, jangan sesekali berputus asa atau merasa bosan semasa kita tengah belajar dan menuntut ilmu. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada topik yang ke-10, yaitu nisbah dan kadaran. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini bagi standard kandungan, kita akan melihat kepada 10.1 nisbah dan kadaran. Bagi standard pembelajaran, kita akan melihat kepada 10.12 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah. Dan bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid tahun 6 akan dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan kadaran dan nisbah yang diberikan dengan menggunakan pelbagai strategi dengan betul. Kenapa kita masih mengulangi topik ini dan kemahiran ini? Baiklah murid-murid, cikgu masih lagi fokus kepada kemahiran penyelesaian masalah melibatkan nisbah dan kadaran menggunakan pelbagai strategi kerana adalah untuk memastikan murid-murid tahun 5 benar-benar layak untuk mendapat tahap pencapaian 5. Jadi pada minggu ini kita masih lagi melihat kepada kemahiran ini agar tahap pencapaian yang kamu perolehi itu benar-benar layak dengan hasil kerja yang kamu buat. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat terus kepada contoh masalah harian yang pertama. Jadi, adakah murid-murid masih ingat lagi bagaimana untuk menyelesaikan masalah harian? Apakah langkah-langkahnya? Jadi ingat, kita mesti mulakan dengan membaca sekurang-kurangnya 2 kali. Untuk kali pertama, kita baca secara seimbas lalu. Dan untuk kali kedua, kita baca sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting serta kehendak soalan. Cikgu dapati masih terdapat beberapa orang murid yang tidak menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Cikgu tidak marah kalau kamu dapat menyelesaikan dengan betul sekiranya kamu tidak menggaris atau mengeluarkan maklumat penting. Namun, murid-murid ini yang tidak menggaris dan mengeluarkan maklumat penting ini, selalunya langkah kerja kamu salah. Pasti ada maklumat yang tercicir yang kamu terlupa nak gunakan atau selesaikan. Kadang-kadang kamu tak menjawab kehendak soalan. Sebab itu cikgu sangat tekankan garis dan keluarkan maklumat penting. Baiklah, kita baca seimbas lalu masalah harian yang diberikan. Rajah di bawah menunjukkan satu kumpulan bentuk 2 dimensi. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat beberapa bentuk 2 dimensi. A. Nyatakan nisbah bilangan segi 4 tepat kepada bulatan. B. Sebuah segitiga dan 2 bulatan telah dikeluarkan daripada kumpulan bentuk itu. Nyatakan nisbah bilangan segitiga kepada jumlah bilangan bentuk yang tinggal.
Jadi sekarang kita baca kali yang kedua sambil menggariskan maklumat penting. Rajah di bawah menunjukkan satu kumpulan bentuk dua dimensi. Jadi di sini terdapat bulatan, segitiga, dan segi empat. Kita lihat kepada soalan A terlebih dahulu. Jadi soalan A hanya terdapat satu ayat sahaja, iaitu dari sini ke sini. Minta maaf, cikgu padam dulu. Jadi dari dan akhirnya di sini. Jadi dia hanya terdapat satu ayat sahaja. Jadi ayat ini selalunya kalau satu ayat macam ini maksudnya itulah kehendak soalan. Terus dia nyatakan apa yang kamu perlu cari. Jadi di sini soalan meminta kita nyatakan nisbah bilangan segi empat tepat kepada bulatan. Jadi soalan ini minta kita nyatakan nisbah bilangan segi empat tepat kepada bulatan. Perlukah kita keluarkan kehendak ini? Tak perlu, kerana hanya itu sahaja ayat yang ada. Dia hanya ada satu ayat, jadi kamu tak perlu tuliskan semula. Jadi soalan ini membawa kepada satu markah. Jadi murid-murid tolong dengar. Soalan untuk satu markah, kamu tak perlu tunjukkan langkah kerja. Ingat, jangan tunjukkan langkah kerja. Kalau kamu tunjukkan untuk membantu kamu menjawab, selepas itu kamu padamkan semula. Hanya tulis jawapan sahaja. Faham maksud cikgu? Sekiranya kamu tunjukkan langkah kerja, maksudnya kamu tidak menonton video ini. Jangan tunjukkan langkah kerja, hanya tunjukkan jawapan sahaja, kerana selalunya soalan satu markah memang tiada langkah kerja. Kamu boleh terus dapatkan jawapan. Jadi soalan minta nisbah. Jadi kalau disebut nisbah, maksudnya kamu kena gunakan titik bertindih. Pastikan kamu guna titik bertindih. Jadi nisbah apa kepada apa? Jadi kita mesti lihat kepada ayat. Ayat minta apa dulu? Di hadapan dia sebut apa dulu? Nisbah bilangan segi empat tepat. Jadi kita kira berapa segi empat tepat. Jadi kita kira bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 segi empat tepat. Kepada ini tukarkan menjadi titik bertindih. Bukannya kamu tulis perkataan kepada. Tak boleh, kamu kena tukar kepada titik bertindih kepada bulatan. Jadi kita kena kira berapa bulatan? 1, 2 sahaja. Jadi 2. Jadi inilah jawapannya. 4 kepada 2. Jadi ingat, nisbah tak ada unit. Kamu hanya perlu tulis nombor dan titik bertindih sahaja. Faham murid-murid? Jadi inilah jawapannya. Kalau betul, kamu terus dapat satu markah. Jadi cara untuk menyemak jawapan ini logik atau tidak, kamu hanya pastikan kamu kira dengan betul. Bilangan segi empat tepat dengan bilangan bulatan tadi, pastikan kira dengan betul. Sekarang kita lihat soalan B. Kita baca dan gariskan. Sebuah segitiga dan dua bulatan telah dikeluarkan daripada kumpulan bentuk itu. Jadi ayat pertama ini tadi yang bermula dari sini hingga ke sini telah sebut sebuah segitiga dan dua bulatan telah dikeluarkan daripada kumpulan bentuk itu. Jadi kita keluarkan maklumat ya. Segitiga ada sebuah, maksudnya satu segitiga dan bulatan ada 2. Apa yang berlaku? Dikeluarkan. Maksudnya satu segitiga dan 2 bulatan ini telah dikeluarkan, dibuang daripada
kumpulan itu tadi, kumpulan bentuk ini tadi telah maksudnya telah dikeluarkan daripada kumpulan bentuk ini, yaitu satu segitiga dan dua bulatan. Kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya adalah ayat yang terakhir, jadi ia adalah kehendak soalan. Jadi apa kehendak soalan minta kita buat? Nyatakan nisbah bilangan segitiga kepada jumlah bilangan bentuk yang tinggal. Jadi soalan minta kita cari nisbah segitiga kepada jumlah bentuk yang tinggal. Jadi soalan ini membawa kepada 2 markah. Kalau soalan untuk 2 markah, wajib tunjukkan langkah kerja. Tak boleh buat macam soalan A ni tadi. Kalau soalan A memang tak perlu langkah kerja kerana hanya 1 markah. Kalau soalan 2 markah, mesti tunjukkan sekurang-kurangnya 1 langkah kerja. Kalau tidak, kamu tak akan dapat markah langsung. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ini? Jadi kita kena buat apa? Kita kena cari berapa segitiga yang tinggal, kerana tadi sebuah segitiga telah dikeluarkan. Betul? Jadi kita boleh terus potong pada gambar di atas. Jadi satu segitiga telah dikeluarkan, jadi kita potong. Maksudnya segitiga yang dipotong itu tak dikira, dah dikeluar. Dan apa bentuk yang lain yang dikeluarkan? 2 bentuk bulatan. Jadi kita potong juga 2 bentuk bulatan, 1, 2. Jadi sekarang kita kira berapa segitiga yang tinggal. Jadi kita boleh terus tuliskan dalam nisbah. Jadi nisbah segitiga, dia sebut segitiga dulu. Nisbah segitiga. Maksudnya segitiga yang tinggal, jangan kira yang dah dikeluarkan. Jadi kita cari nisbah segitiga ada tinggal berapa? 2 kepada, tukar kepada titik bertindih, jumlah bentuk yang tinggal. Jadi berapa jumlah bentuk yang tinggal? Jangan kira yang dah dikeluarkan. Jadi kita kira jumlah, maksudnya kira semua sekali. Ada berapa bentuk yang tinggal? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah bentuk yang tinggal sekarang ada 6. Jadi inilah jawapannya. Mana langkah kerja? Inilah langkah kerjanya. Yang kamu potong-potong ini boleh dikira sebagai langkah kerja. Kerana seperti yang cikgu telah maklumkan sebelum ini, matematik boleh guna pelbagai cara asalkan konsepnya betul. Jadi kalau kamu potong macam ini pun sudah dikira sebagai langkah kerja. Kalau nak guna operasi tolak pun boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada kesesuaian atau mana yang kamu rasa lebih mudah. Sekarang kita lihat kepada contoh masalah harian kedua. Kita baca seimbas lalu. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan 4 buah rumah. A. Nyatakan nisbah jarak rumah Susan ke Hamsiah kepada jarak rumah Hamsiah ke Lily. B. Cikgu Siti mengambil masa 10 minit untuk memandu dari rumah Susan ke Hamsiah. Dia mengambil masa 25 minit dengan kelajuan yang sama untuk memandu dari rumah Hamsiah ke rumah Dewi melalui rumah Lily. Hitung jarak dalam kilometer dari rumah Lily ke rumah Dewi. Jadi sekarang kita baca buat kali yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan 4 buah rumah. Jadi kita tengok dulu rajah yang diberikan. Terdapat 4 buah rumah, iaitu rumah Susan, rumah Hamsiah, rumah Lily, dan rumah Dewi. Jadi kita dapat lihat juga di sini terdapat maklumat jarak antara rumah Susan dengan rumah Hamsiah, jaraknya 15 km. Jarak rumah Hamsiah ke rumah Lily
adalah 3 km. Jarak antara rumah Lili ke rumah Dewi tiada diberikan. Sekarang kita lihat soalan E. Kita baca sambil menggariskan maklumat atau kehendak soalan. Jadi soalan E ini soalan untuk 1 markah dan ayatnya hanya 1 sahaja. Jadi ayatnya bermula dari sini hingga ke sini. Maksudnya ini adalah kehendak soalan. Jadi apa kehendak soalan minta kita buat? Nyatakan nisbah jarak rumah Susan ke Hamsiah kepada jarak rumah Hamsiah ke Lili. Jadi kita terus jawab. Kamu tak perlu salin semula, terus jawab. Jadi kita buat ayat yang di hadapan ini dulu. Dari rumah siapa ke siapa? Rumah Susan ke Hamsiah. Jadi Susan ke Hamsiah berapakah jaraknya? Susan ke rumah Hamsiah jaraknya adalah 15 km. Jadi kita hanya tuliskan 15. Faham murid-murid? Jadi soalan ini adalah 1 markah, maka tak perlu tunjuk langkah kerja. Jadi terus tulis 15. Ingat, kalau nisbah kita tak perlu tulis unit, kita hanya tulis nombor. 15 kepada ini tukar kepada titik bertindih jarak rumah Hamsiah ke Lili. Hamsiah ke Lili. Jadi inilah jaraknya 3. Jadi itulah jawapannya. 15 kepada 3. Tiada unit. Sekarang kita lihat soalan B. Cikgu Siti mengambil masa 10 minit untuk memandu dari rumah Susan ke Hamsiah. Jadi kita lihat ayat yang pertama. Ayat pertama dari sini hingga sini. Jadi Cikgu Siti mengambil masa 10 menit untuk memandu dari rumah Susan ke Hamsiah. Jadi kita keluarkan maklumat penting. Jadi dari rumah Susan ke Hamsiah, tempoh masa perjalanan adalah selama 10 minit. Susan nak pergi ke rumah Hamsiah. Dari Susan pergi ke rumah Hamsiah, kita mengambil masa 10 menit. Sekarang kita lihat ayat yang kedua, bermula dari sini sehingga sini. Dia mengambil masa, dia ini apa maksud siapa? Cikgu Siti tadilah, masih orang yang sama. Dia mengambil masa 25 menit untuk kelajuan yang sama. Maksudnya dia tak adalah tiba-tiba Cikgu Siti ni lambat memandu atau tiba-tiba dia makin laju, tidak. Maksudnya kelajuan dia sama. Dari Susan ke Hamsiah tadi kelajuannya sama, apabila dia nak dari Hamsiah ke Lili pun kelajuannya sama. Jadi tak ada masalah lah. Maksudnya kelajuan itu tetap sama. Apa yang berbeza? Yang berbeza adalah dari segi tempoh masa. Jadi dia mengambil masa berapa minit? Dia mengambil masa 25 menit dengan kelajuan yang sama untuk memandu dari rumah Hamsiah ke rumah Dewi melalui rumah Lili. Jadi kena hati-hati di sini. Kelajuan yang sama dari rumah Hamsiah ke rumah Dewi melalui rumah Lili. Maksudnya dari rumah Hamsiah ke Dewi. Minta maaf, cikgu sebut Hamsiah ke Lili tadi kan. Tapi ayat ini kata dari Hamsiah ke Dewi terus. Maksudnya dia nak pergi ke rumah Dewi. Dari Hamsiah ini dia nak pergi ke Dewi. Rumah Dewi dia mengambil masa 25 minit. Maksudnya dia jalan dari Hamsiah melalui Lili, rumah Lili. Kenapa ayat ini sebut melalui rumah Lili? Ini untuk menunjukkan bahawa Cikgu Siti ini benar-benar menggunakan jalan yang ditunjukkan pada gambar rajah ini. Dia tak ada guna jalan lain. Tak ada dia pusing dari sini ke ataupun pusing dari bawah macam ini nak ke rumah Dewi. Tidak. Maksudnya dia benar-benar dia betul menggunakan jalan yang ditunjukkan pada gambar rajah, iaitu dari rumah Hamsiah
ke rumah Dewi melalui rumah Lili. Jadi dia menggunakan jalan lurus ini. Yaitu berapa lama dia ambil masa untuk sampai ke rumah Dewi? Selama 25 menit. Jadi Hamsyah ke Dewi mengambil masa 25 menit. Sekarang apa kehendak soalan? Kita baca dari ayat ini sehingga ini. Jadi kehendak soalan minta hitung jarak dalam kilometer dari rumah Lili ke rumah Dewi. Jadi sekarang kita kena cari jarak rumah Lili ke Dewi sebenarnya berapa kilometer, kerana dalam gambar aja tidak diberikan. Tak ada dia bagikan jarak Lili ke Dewi ni, tak ada dia bagi. Dia hilangkan. Dia hanya bagi Suzan ke Hamsyah, Hamsyah ke Lili. Jadi sekarang macam mana kita nak jawab soalan ini? Dan soalan ini membawa kepada 3 markah. Kalau 3 markah maksudnya sekurang-kurangnya ada 2 langkah kerja. Jadi apa yang kita perlu selesaikan terlebih dahulu? Maklumat mana yang kita boleh gunakan? Jadi kita boleh menggunakan maklumat ini. Ini yang kita boleh gunakan. Kenapa kita boleh gunakan yang ini? Kerana kita tahu Suzan ke Hamsyah jaraknya adalah 15 km. Suzan ke Hamsyah 15 km. Jadi kita boleh tulis 15 km bersamaan dengan 10 minit. Maksudnya jarak sejauh 15 km mengambil masa 10 minit. Sekarang kita lihat maklumat yang ini. Jadi kita boleh kadarkan. Jadi Hamsyah ke Dewi bersamaan 25 minit. Jadi kita boleh kadarkan. Kita boleh bandingkan maklumat ini. Sebab yang ini kilometer jarak, yang ini jarak. Kita nak cari Hamsyah ke Dewi pun dalam jarak juga. Dan ini masa iaitu dalam minit, dan ini pun minit. Maksudnya maklumat yang dibandingkan sama. Jadi kita boleh kadarkan. Jadi di sini murid-murid boleh menggunakan cara-cara yang cikgu telah tunjukkan sebelum ini. Murid-murid boleh pecahkan dia, ataupun murid-murid boleh bahagi dan sebagainya. Banyak teknik yang telah kita pelajari macam mana untuk selesaikan kadaran. Jadi pada hari ini cikgu akan tunjukkan satu lagi cara. Cara ini sebenarnya telah digunakan oleh rakan kamu. Jadi sangat bagus. Jadi cikgu tunjukkan di sini. Untuk menggunakan cara ini, kamu kena pastikan kedudukan maklumat yang kamu perlu cari itu berada di bahagian atas. Contohnya, kalau yang ini tadi, Hamsyah ke Dewi ini berada di bawah kan? Maklumat ini berada di bawah. Jadi kamu kena tukarkannya berada di atas seperti ini. 25 minit bersamaan 25 minit bersamaan dengan berapa jarak Hamsyah ke Dewi. Maksudnya kamu kena terbalikkan dan mesti letak di atas. Hamsyah ke Dewi mesti berada di sebelah kanan. Maksudnya yang maklumat yang kamu kena cari mesti berada di sebelah kanan. Dan maklumat 15 km bersamaan 10 minit kamu letak di bawah seperti ini. Sekarang yang kamu cari berada, kamu kadarkannya, bandingkannya, dia berada di atas. Dan maklumat ini tadi kamu letak di bawah. Dan kamu kena tukarkan kedudukan. Maklumat yang dicari mesti berada di sebelah kanan. Jadi kalau sini minit, di sini pun kena minit lah. Kalau sini jarak, dan di sini pun akan jadi jarak. Maksudnya sekarang kita tidak gunakan ini lagi. Kedudukan ini kita tak pakai. Sekarang kita gunakan yang telah kita tukar kedudukan. Yang ini tadi. Jadi pastikan kedudukan maklumat kamu adalah seperti ini untuk kamu gunakan cara yang cikgu akan tunjukkan selepas ini. Pastikan maklumat yang kamu nak cari itu berada di bahagian atas sebelah kanan. Jadi sekarang apa yang kamu perlu buat? Kamu letakkan garisan per seperti ini, kemudian ujungnya berakhir dengan darab. Jadi macam mana nak keluarkannya? Kamu boleh tulis seperti ini, 25/10. Jadi garisan per ini tadi adalah ini per
Jadi 25/10 darab dengan 15 ini tadi, yang sebelah sini. Darab dengan 15. Jadi kamu boleh selesaikan menggunakan cara ini juga. Sama dengan, jadi kamu boleh selesaikan seperti biasa, di bawah bahagi, di atas darab. Jadi cikgu lebih suka mula dengan bahagi, kerana apabila kita bahagi, nombor akan semakin kecil. Jadi kamu tak perlu darab dengan nombor yang besar. Jadi kamu bahagi terpulang. Kalau kamu nak guna darab dulu pun boleh, nak bahagi dulu pun boleh. Jadi cikgu akan bahagi terlebih dahulu. 15 dibahagi oleh 10, jadi gerak titik. 15 dibahagi oleh 10. Jadi gerak titik. Ingat, titik nombor bulat di belakang, gerak satu kali. Jadi di sini, jadi 1/5. Mana nombor yang dipakai, potong supaya kamu tak keliru. Jadi 10 dengan 15 sudah kamu guna. Jadi jawapannya 1/5. Kemudian barulah darab. 25 darab 1/5, kamu akan dapat 37/5. Dan unitnya adalah kilometer, sebab kita cari jarak rumah Hamsiah ke Dewi. Jadi sekarang kita sudah tahu rumah Hamsiah ke Dewi adalah sejauh 37/5 kilometer. Jadi, macam mana kita nak cari jarak Lili ke Dewi pula? Soalan minta Lili ke Dewi, bukannya Hamsiah ke Dewi. Jadi, macam mana kita nak cari Lili ke Dewi? Yang kita tahu Hamsiah ke Dewi adalah 37/5 km. Dan kita pun tahu Hamsiah pergi Lili adalah 3 km. Tapi soalan minta Lili ke Dewi. Ini macam mana kita nak cari Lili ke Dewi? Kita guna operasi tolak. Kenapa tolak? Apa tolak apa? Jadi kita tolak panjang jarak rumah Hamsiah ke Dewi, tolak dengan jarak Hamsiah ke Lili. Apabila kita tolak, jadi yang tinggal Lili ke Dewi. Jadi yang tinggal anak panah Lili ke Dewi. Ibu ulang lagi semula. Apabila kita ambil 37/5, maksudnya satu panjang anak panah ini 37/5, kita tolak dengan 3 km. Jadi yang tinggal adalah jarak Lili ke Dewi. Jadi kita tolak 30. Jadi kita akan dapat jarak rumah Lili ke Dewi. Jadi kita tolak sekarang 37/5 tolak 3 km. Jadi kita letak sifar sebab 3 km tu nombor bulat. 37/5 dia ada titik perpuluhan. Jadi kita letak perpuluhan sifar supaya dia sama-sama nombor perpuluhan. Jadi kita tolak, kita akan dapat 5 tolak sifar 5, 7 tolak 3, 4 dan 3. Jadi kita akan dapat 34/5 kilometer. Jadi itulah jarak dari rumah Lili ke Dewi. Jadi macam mana nak semak? Kamu boleh tambah semula. Jadi jarak Lili ke Dewi adalah 34/5 kan? Jawapan tadi. Jadi macam mana kita nak tahu betul atau tidak? Jadi kita tambah 3 km ini, kita tambah semula dengan 34/5, kita akan dapat balik 37/5, iaitu panjang keseluruhan dari Hamsiah ke Dewi tadi. Nah, itu cara kita menyemak. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh masalah harian yang ketiga. Rajah di bawah menunjukkan beberapa bentuk bintang yang sama saiz. A. Nyatakan nisbah bilangan bintang tidak berlorek kepada bilangan bintang berlorek. B.
Syamsul telah melorek lagi 1/4 daripada jumlah bintang tersebut. Hitung nisbah bilangan bintang berlorek kepada jumlah bilangan bintang itu. Jadi sekarang kita baca untuk kali yang kedua sambil menggariskan maklumat dan kehendak soalan. Rajah di bawah menunjukkan beberapa bentuk bintang yang sama saiz. Jadi kita lihat bentuk bintang ini, kemudian kita kira berapa bilangan semuanya supaya kita tahu berapa bilangan bintang atau maklumat berkaitan dengan bintang ini. Jadi kita kira jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlahnya ada 12. Berapa yang berlorek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tidak berlorek 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu tahu secara sepintas lalu berapa bilangan. Sekarang kita lihat soalan A. Nyatakan. Jadi soalan A ini adalah satu ayat. Jadi satu ayat selalunya kehendak soalan. Jadi kita terus gariskan kehendak soalan. Nyatakan nisbah bilangan bintang tidak berlorek kepada bilangan bintang berlorek. Jadi ini pun satu markah. Jadi kita terus tuliskan jawapan. Kita mulakan dengan bilangan bintang tidak berlorek. Jadi dia minta nisbah. Jadi ingat mesti ada titik bertindih. Jadi bintang tidak berlorek ada berapa tadi? Jadi kita sudah kira tadi kan, yaitu 5, 1, 2, 3, 4, 5 kepada titik bertindih bintang yang berlorek. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapannya 5 kepada 7. Sekarang kita lihat soalan B. Samsul telah melorek. Cikgu dah tersasul membaca. Samsul telah melorek lagi 1/4 daripada jumlah bintang tersebut. Apa yang Samsul ini buat? Dia warnakan lagi. Maksudnya kalau ada perkataan lagi, melorek lagi, maksudnya itu perbuatan yang baru. Maksudnya bintang yang berlorek semakin banyak. Itu yang kamu kena faham. Semakin banyak. Jadi kita keluarkan lorek lagi ada 1/4 bintang. Adakah kamu tahu 1/4 ini berapa biji bintang? Tak tahu kan? Kita tak tahu bilangan sebenar. Kita hanya tahu dia kata 1/4 daripada jumlah bintang itu telah dilorek lagi. Jadi kita lihat kepada kehendak soalan. Kehendak soalan selalunya adalah ayat terakhir. Dan kita akan lihat kepada kehendak soalan, yaitu bermula dari sini ke sini. Jadi yang tadi cikgu tak ada gariskan, tapi cikgu galakkan kamu buat seperti ini ya. Kamu pastikan dari mana ke mana ayat itu berakhir. Hitung nisbah bilangan bintang berlorek kepada jumlah bilangan bintang itu. Maksudnya sekarang dia nak kita cari nisbah yang baru selepas Samsul itu melorek lagi tadi. Jadi soalan minta nisbah bilangan bintang yang berlorek kepada jumlah bilangan bintang. Jadi sebelum kita dapat menjawab kehendak soalan, kita kena cari berapa biji sebenarnya yang telah dilorek lagi oleh Samsul ini. Jadi macam mana kita nak cari ini? Jadi kita kena cari 1/4 ini bersamaan dengan berapa biji? Bersamaan dengan berapa biji bintang? Jadi soalan ini 2 markah. Kalau 2 markah, maksudnya kamu kena tunjukkan sekurang-kurangnya 1 langkah kerja. Tak boleh terus tunjukkan jawapan. Cikgu tak akan semak kalau kamu terus tunjukkan jawapan. Jadi sekarang kita cari 1/4 itu berapa bintang, bersamaan dengan berapa biji bintang. Jadi macam mana kita nak cari ini? Macam mana kita nak tukar 1/4 ini? Macam mana kita nak tukar dia menjadi biji?
Macam mana kita nak tukar dia menjadi berapa biji bintang? Jadi kita tengok balik kepada ayat yang diberi ini tadi. Dia kata apa? 1/4 daripada. Jadi kalau daripada, kamu kena darab 1/4 daripada jumlah bintang tersebut. Sebenarnya ini telah kita belajar semasa di dalam kelas, pecahan daripada suatu bilangan. Jadi maksudnya 1/4 darab dengan jumlah bintang itu. Jadi berapa jumlah bintang yang ada tadi? Kita sudah kirakan berapa jumlah dia? 1, 2. Kalau jumlah itu maksudnya kita kira semua. Yang berlorek dengan tidak berlorek kita kira semua sekali. Itu maksudnya jumlah bintang itu. Kita kira semua bintang yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi maksudnya 1/4 darab 12 biji. Jadi dari sinilah nanti kita akan dapat biji. Apabila pecahan ini darab dengan jumlah dalam unit biji, maka jawapannya nanti pun dalam biji. Jadi kita buat seperti biasa, bawah bahagi atas darab. Jadi kita mencongak 12 dibahagi oleh 4. Jadi kita akan dapat 3. 3 darab 1 kita akan dapat 3 biji. Mencongak 4, 3, 12. Jadi maksudnya 1/4 itu bersamaan dengan 3 biji bintang. Jadi macam mana kita nak buat? Samsul melorek lagi. Maksudnya kita kena bantu Samsul ini lorekkan 3 biji bintang yang baru. Jadi sekarang kita lorekkan 1, 2, 3. Okey, cikgu ulang semula. Kita bantu Samsul lorekkan 3 biji bintang. 1, 2, 3. Jadi sekarang apa yang berlaku? Bilangan bintang yang berlorek semakin banyak, semakin bertambah. Jadi barulah kita boleh jawab kehendak soalan kerana kita sudah melorek 3 biji terlebih dahulu. Jadi sekarang kita jawab kehendak soalan. Soalan minta nisbah bilangan bintang yang berlorek. Jadi kita kira berapa bilangan bintang yang berlorek sekarang ini, termasuk yang 3 tadi. Jadi kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 bintang yang berlorek kepada jumlah bilangan bintang. Jadi kita dah kira tadi kan, jumlahnya tadi adalah 12. Jadi 10 kepada 12. Jadi itulah jawapannya. Macam mana nak semak? Cara menyemaknya, kamu kena pastikan bahawa bilangan yang kamu kira itu betul. Jangan tersalah kira dan pastikan kamu jawab ikut urutan ayat untuk nisbah. Contohnya, kalau dia kata nisbah bintang berlorek dulu, maksudnya kena cari yang berlorek kepada jumlah. Baru kemudianlah baru diikuti dengan jumlah. Jadi cikgu harap murid-murid faham macam mana untuk selesaikan contoh-contoh masalah harian seperti ini. Baiklah murid-murid, seperti biasa setelah kita melihat kepada contoh-contoh yang diberikan, murid-murid akan menjawab soalan latihan. Jadi pada kali ini murid-murid akan menjawab soalan latihan pada buku aktiviti yang telah diberikan, iaitu buku aktiviti Strategi Kendiri Matematik Kertas 2. Jadi pastikan murid ada buku ini. Kemudian jawab soalan pada muka surat 31 dan 32 untuk topik nisbah dan kadaran. Jawab soalan 1, 2, 3 dan 4. Bagi memastikan murid-murid dapat mencapai tahap pencapaian 5, murid-murid kena menjawab dengan menggunakan pelbagai strategi. Cuba untuk gunakan pelbagai strategi dan pastikan langkah kerja ditunjukkan dengan kemas dari kiri ke kanan. Cikgu tak nak lintang pukang. Pastikan kamu buat kerja dengan kemas dan gariskan maklumat serta kehendak soalan.
Setelah selesai menjawab, sila ambil gambar dan hantarkan latihan yang telah siap melalui WhatsApp pribadi cikgu. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.